Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah KJ akan masuk kabinet? Adakah ini satu peluang reformasi atau perjudian politik? Ramai orang yang tertanya-tanya tertunggu-tunggu apa langkah seterusnya dalam drama politik Malaysia yang sedang panas berlaku ini, khususnya melibatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Ada yang menjangkakan KJ akan masuk kabinet, tapi ada juga yang mengatakan bahwa KJ tidak akan masuk kabinet. Agak-agak mana satu yang akan sesuai bagi KJ? Pada pendapat anda semua, mana satukah yang paling sesuai untuk KJ? Tetap berehat dan keluar sekejap, ataupun dah mula masuk semula? Tuliskan di ruangan komen. Khairi Jamaluddin masuk kabinet, peluang reformasi atau perjudian politik? Ketika Khairi Jamaluddin sudah menjenamakan semula dirinya lebih daripada sekadar ahli politik, muncul cakap-cakap politik yang mendakwa bekas menteri dan ketua pemuda UMNO itu bakal menyertai kabinet. Dia seolah-olah menjadi orang terbuang sebelum dipecat daripada UMNO pada akhir tahun 2023 selepas berseteru dengan Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum itu, ketika PRU, dia dibawa keluar dari kerusi selamat di Rembau Negeri Sembilan untuk bertanding di kerusi selamat untuk Pakatan Harapan PH, iaitu di Sungai Buloh. Walaupun memberikan saingan sengit, Khairi gagal merampas kerusi berkenan. Dia kalah kepada bekas Bendahari Agung MIC, R. Ramanan, yang bertanding sebagai calon PKR PH. Saudara, apa pendapat anda? Layakkah Rafizi masuk dalam KJ masuk dalam kabinet terkini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan anda semua satu produk yang paling terbaik yang ada dalam hidup saya, yaitu tentang Transuvector for Life. Produk ini bukan obat, produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita rendah dan imun badan kita jadi bodoh, kita akan kena penyakit. Tetapi berita baiknya ialah apabila imun badan kita dikuatkan semula, dididik menjadi bijaksana, badan kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Jadi tujuan produk ini ialah meningkatkan daya imun badan kita. Jangan tunggu sampai badan kita dah tak larat lagi nak sembuh, barulah kita terhege-hege nak mencari produk di sana sini. Jawapan sudah ada di mata depan kita. Jawapan sudah ada di hadapan kita, di mata kita. Kenapa nak tunggu lagi? Ambil peluang ini, hubungi nombor yang tertera. Baiklah, saya nak cerita sekarang tentang penganalisis politik menyatakan P. Sivarumurugam Pandian menyatakan bahawa beliau menganggap kabar angin Khairi akan kembali sebagai menteri sebagai simbol usaha pemodenan dan penjenamaan semula UMNO bagi menarik pengundi UMNO yang muda, pengundi bandar dan kelompok sederhana. Ahli akademik di Universiti Sains Malaysia itu berpendapat andainya pemimpin UMNO bersedia menerima semula Khairi Jamaluddin 49 tahun dan tidak menganggap tokoh itu sebagai ancaman, ia boleh menjadi langkah pendamai untuk merapatkan jurang dalam parti. Khairi dilihat sebagai individu yang pandai berbicara, progresif dan memahami isu semasa. Namun dia perlu meyakinkan barisan pemimpin lama supaya mereka tidak melihatnya sebagai ancaman. Sebaliknya, rakan dalam perjuangan parti dan negara, katanya pada Malaysia kini. Sivamurugan juga menyatakan bahawa Khairi sudah membentuk naratif dan mendapat pengiktirafan kukuh melalui media. Namun, peranan sebagai menteri memerlukan tokoh berkenan lebih daripada itu. Khairi, kata Sivamurugan, perlu menunjukkan kesungguhan dan kesanggupan politik dinamik dan mendapat kepercayaan orang ramai. Ia juga boleh dilihat sebagai kesediaan kerajaan untuk memberi peluang kedua dan menghargai merit melalui pendekatan yang lebih inklusif, pragmatik dan berorientasikan reformasi, katanya. Menurut Sivamurugan lagi, jika peluang yang disebut-sebut ini muncul,
Khairi wajar melihatnya sebagai kemunculan semula daripada cuti politik seperti yang pernah dilalui oleh bapa mentuanya Allahyarham Abdullah Ahmad Badawi. Untuk rekod, suatu ketika dulu Abdullah pernah terbuang daripada arus perdana UMNO di sebalik jawatannya yang kanan dalam politik parti itu. Ekoran memilih untuk bersama Kem Tengku Razali Hamzah yang mencabar Dr. Mahathir pada tahun 1987. Di sebalik posisinya sebagai naib presiden, Abdullah hanya menyertai kabinet 3 tahun kemudian sebelum menjadi Perdana Menteri pada 2003. Ketua penyelidikan di firma O2 Research, Anis Anwar, berkata reaksi rakyat terhadap kabar angin kemasukan semula Khairi ke kabinet bergantung kepada peranan yang bakal dimainkan. Kemasukan semula Khairi mungkin sekadar mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tengku Zafrul, menjadikan pelantikan itu sebagai penyelesaian sementara dan bukan penegasan reformasi jangka panjang. Namun jika UMNO mengambil peluang ini untuk menaikkan semula Khairi ke lapisan kepimpinan utama, itu menunjukkan kesediaan mereka mengembalikan dia sebagai tokoh parti penting politik, katanya. Anis berkata kemasukan Khairi akan menjadi ujian segera sama ada Khairi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim boleh menyesuaikan visinya dalam pentadbiran harian. Sekiranya berlaku pertembungan rakyat mungkin memihak kepada Khairi dan ini boleh memberi kesan kepada modal politik kerajaan. Namun jika prestasi kerajaan meningkat dengan kehadiran Khairi, perbandingan antara sebelum Khairi dan selepas Khairi akan berpihak kepada beliau, iaitu Anwar. Hanya jika Perdana Menteri berjaya menampilkan kejayaan itu sebagai hasil kolektif kabinet melalui agenda reformasi madani, barulah kerajaan akan mendapat manfaat lebih besar, katanya. Anis juga berpendapat walaupun Khairi boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar Nazmi Nik Ahmad, yang mungkin hanya bersifat sementara. Bagaimana pula pendapat anda? Ada beberapa orang memberikan komen di dalam ruangan komen di Malaysia kini. Beliau memberikan komen yang luar biasa. Kata Yellow Camel, kalau saya KJ, saya mesti permohonan masuk PKR buat ini timingnya. Kembali ke UMNO, I rasa bukan satu langkah baik untuk KJ, katanya. Anyway, don't worry about KJ coming future. Dia ini paling smart among 70 era politikan in Malaysia. KJ pasti tahu apa hala tuju. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah PKR berpecah? Itulah ulasan yang paling orang tunggu-tunggu. Entahlah siapa sebenarnya yang berminat. Adakah ahli PKR yang berminat melihat PKR berpecah, ataupun para pembangkang yang di luar sana yang menyerupai ataupun bertopengkan PKR? Ramai juga yang memesej saya, kononnya mereka nak melihat PKR ini menjadi berpecah. Mereka sokong itu, sokong ini. Mereka seakan-akan menjadi batu api pula. Bertopengkanlah, kan? Mereka kata Rafizi baguslah, Nuruliza baguslah dan sebagainya. Bila siasat, mereka bukan ahli PKR. Sebenarnya ahli-ahli PKR tidak mahu PKR berpecah. Mereka nak PKR jadi kuat semula. Bagaimana pula dengan anda? Di mana kedudukan anda? Adakah anda juga adalah orang-orang PKR yang sejati, ataupun anda ialah penyokong PKR yang menyerupai PKR? Macam itulah. Tapi secara realitinya dan teorinya, PKR tidak akan berpecah. Parti Keadilan Rakyat PKR walaupun berdepan dengan ketegangan dalaman yang serius gara-gara pemilihan parti pada Mei 2025, ini tidak akan menyebabkan PKR berpecah. Nak tahu kenapa? Ikuti terus ulasan ini. Mungkin ini satu ulasan yang mengecewakan anda, atau mungkin anda tak setuju, atau juga mungkin inilah yang anda suka. Mana satu yang anda suka, tak tahulah. Tapi ada orang yang suka PKR berpecah, ada juga suka PKR tak berpecah, ada juga yang di atas pagar. Di mana anda? Baiklah,
Untuk menjawab soalan itu, saya akan hurai dalam beberapa menit. Tapi sebelum itu, saya izinkan saya untuk berkongsi satu kebaikan untuk Anda semua. Ini ialah produk yang terbaik yang ada di pasaran. Produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Ramai orang kena penyakit, bahkan hampir semua orang kena penyakit karena imun badan yang lemah dan imun badan yang bodoh. Dengan memakan produk ini, imun badan kita akan ditingkatkan sebanyak 400% dan lebih menarik lagi, imun badan yang bodoh yang menyerang tubuh badan kita sendiri itu juga akan dididik menjadi bijaksana supaya bukan menyerang kita tetapi mempertahankan kita. Paling bagus produk ini ialah apabila imun badan kita menjadi kuat semula, kita disembuhkan melalui dalaman. Dari dalam kita sembuh, bukan dari luar. Jadi untuk mendapatkan produk ini, hubungi nomor yang tertera. Ramai orang sudah membeli produk ini. Ini adalah kotak-kotak. Ini saya kirim. Banyaklah, ada lagi ini. Ini tengok. Jatuh pula lah produk tuh. Oke. Kalau mau berminat, cepat beli. Jangan tunggu sampai sudah terlambat. Oke lah. Anda mau sehat atau tidak terpulang pada Anda. Saya hanya kongsikan yang terbaik untuk Anda semua. Kita cerita balik tentang politik. Yalah, orang tanya, kenapa Nazilin tiba-tiba jual produk pula? Ya, kita nak kongsi. Ini tempat yang ramai orang melihat. Lebih-lebih lagi yang kebanyakan menonton tuh dah berusia. Kebanyakan yang berusia ini ada masalah kesehatan. Kalau tiada masalah kesehatan pun, dia nak kekal sehat. Berbanding orang muda nih susah nak jaga kesehatan. Sudah nanti berpenyakit baru terngadah. Oke. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Meskipun pertembungan antara dua tokoh utama PKR ini, yaitu Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar, untuk perebutan jawatan timbalan presiden yang dikatakan mencetuskan perpecahan, tetapi ini tidak akan menyebabkan PKR menjadi dua. Tidak, pada pendapat saya tidak. Kerana pertembungan ini ialah pertembungan pilihan raya dalam parti. Hanya PKR yang mempertandingkan jawatan timbalan presiden dan presiden. Ramai parti yang di luar sana tuh malu-malu nak pergi komen. Kenapa? Coba perhatikan. Kenapa Berti Bersatu, kenapa PAS, kenapa UMNO tidak mahu mengulas tentang isu PKR. Mereka kata bukan urusan dalaman kami. Iyalah kan? Tapi sebenarnya mereka malu nak ulas kerana parti mereka tidak berani mempertandingkan jawatan presiden dan timbalan presiden. Mereka tahu kalau mereka pertandingkan, mereka juga akan alami benda yang sama. Sama, saya nak kata, semua parti akan melalui benda yang sama. Kalau parti Bersatu, kalau parti PKR, kalau parti UMNO, kalau parti DAP, apalagi parti Amanah membuat pertandingan dengan mempertandingkan jawatan presiden dan timbalan presiden, percayalah, mereka akan lebih teruk perpecahannya berbanding dengan PKR. Nak tahu siapa yang paling teruk? Tengok parti Bersatu. Tengok parti UMNO. Kalau dipertandingkan jawatan timbalan dan pengerusi presiden, tahulah kamu berapa teruknya perpecahan yang akan berlaku dalam parti-parti tersebut berbanding PKR. Cakap lebih saja mereka tuh, tapi sebenarnya mereka pun teruk juga perpecahan kalau dipertandingkan. Itu sebabnya saya rasa tidak akan ada perpecahan berlaku dalam PKR. Yang sekarang nih, ia sedang dalam proses pemulihan, dalam proses penyembuhan. Rafizi saja sekarang pun sudah mulai aktif semula di Pandan melalui Facebook. Rafizi, saya melihat Rafizi menjalankan tugas beliau sebagai ahli parlimen PKR, dan desas-desus kononnya Rafizi keluar daripada parti PKR tidaklah menjadi kenyataan, menjadi kekecewaan kepada ramai orang, terutamanya pembenci kepada PKR dan Kerajaan Perpaduan. Respon Rafizi dan pengunduran beliau dari pihak kabinet. Rafizi mengumumkan sebenarnya peletakan jawatan beliau bukanlah kerana beliau merajuk, tetapi beliau kata untuk mencerminkan kebertanggungjawaban dan integriti. Walau bagaimanapun, masih ada risiko perpecahan parti. Bekas naib Presiden PKR Tian Chua memberi amaran bahawa pertembungan antara Rafizi dan Nurul Izzah boleh membawa kepada perpecahan dalam parti, terutamanya jika tidak ditangani dengan bijak. Beliau menekankan bahawa sindiran dan kenyataan panas antara kedua-dua pihak boleh merosakkan perpaduan parti
dan melemahkan akar umbi. Reaksi kepimpinan parti pula, Ketua Penerangan PKR Datuk Fahmi Fadzil menafikan bahawa parti berisiko berpecah. Beliau menyatakan bahawa selepas Kongres Parti, ahli-ahli akan bersatu di belakang Presiden Anwar Ibrahim untuk meneruskan agenda reformasi. Fahmi juga menekankan bahawa suasana dalam parti kini lebih stabil berbanding semasa krisis langkah Sheraton pada tahun 2020. Masa depan PKR, walau bagaimanapun kepimpinan parti cuba meredakan ketegangan. Walaupun itu berlaku, perpecahan antara penyokong Rafizi dan Nurul Izzah masih jelas kelihatan. Kebimbangan mengenai nepotisme, ketelusan dalam pemilihan dan halat tuju parti menjadi isu utama yang perlu ditangani untuk memastikan kestabilan dan perpaduan dalam PKR menjelang pilihan raya umum yang ke-16. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran Mahathir diserang berjemaah oleh penyokong Anwar dan juga penyokong PKR. Ada kata habislah Mahathir. Ada juga kata ini petanda Mahathir perlu berhenti sudah daripada berpolitik, berhenti sudah mengganggu pentadbiran negara dan berhenti sudah supaya tidak lagi mengganggu Anwar Ibrahim. Baru-baru ini Mahathir menuduh kononnya Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang haram. Kononnya Anwar Ibrahim pengampunannya itu tidak ikut prosedur. Tapi sekalinya apa yang dikorek oleh netizen mengejutkan kita semua dan memalukan Mahathir sendiri. Sehingga Mahathir tampil menyatakan dia sudah tua. Banyak benda dia lupa. Itulah pandai kata orang sendiri dah kena. Kalau tak pasti tak perlulah nyatakan di media. Ini boleh pula bagi alasan dah lupa. Macam mana tu? Ini bukan soal lupa atau tidak. Ini soal maruah dan integriti Perdana Menteri kita yang ada sekarang. Bayangkan Mahathir memperkotak-katikkan Perdana Menteri kita. Adakah itu adil untuk Anwar Ibrahim? Hari ini akhirnya Mahathir mendapat balasan yang setimpal apabila netizen mengorek hantaran lama Mahathir ketika menghadiri mesyuarat lembaga pengampunan. Jadi dengan kata lain kata netizen, Mahathir kena balasan karma. Cuba nak malukan Anwar Ibrahim, cuba nak menghina Anwar Ibrahim, tapi sendiri yang kena hinaan diri sendiri. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak kongsi dengan kamu semua satu produk yang terbaik yang ada di pasaran. Produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan kita. Saya makan ini bersama keluarga karena saya sangat percaya, saya sangat yakin dengan produk ini. Kita kena, secara ringkasnya kita kena masalah penyakit ataupun kita bermasalah penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Apabila daya imun badan kita jadi lemah dan daya imun badan kita menjadi bodoh, ianya akan menyebabkan pelbagai penyakit dari dalam dan luar menyebabkan kita sakit. Tapi berita baiknya apabila Anda makan produk ini, imun badan Anda akan meningkat sehingga 400% dan dididik imun badan kita menjadi sangat bijaksana sehingga apa saja penyakit yang ada dalam badan kita dapat disembuhkan dari dalam melalui kekuatan daya imun itu. Kalau Anda tanya apa penyakit yang boleh disembuhkan, semua jenis penyakit boleh disembuhkan. Bukan karena obat, bukan karena apa-apa, tapi karena imun badan kita yang telah kuat. Seperti yang saya katakan tadi, imun badan kita menjadi kuat dan kita boleh jadi sembuh. Cepat dapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertera. Saya sangat yakin ini waktunya untuk Anda menyelesaikan masalah kesehatan Anda. Jangan biarkan sampai berlarutan. Jadi sekarang ini saya sedang mau kirim. Ini bungkusan kiriman yang saya akan kirim kepada orang yang telah pun mengambil keputusan untuk menghentikan masalah kesehatan mereka. Anda bila lagi. Baik. Netizen akhirnya korek hantaran lama Mahathir ketika hadiri mesyuarat lembaga pengampunan. Hantaran Facebook milik Tun Mahathir Mohamad kira-kira 7 tahun lalu kembali tular selepas tersebar video kenyataan terbaru beliau yang mempertikai proses pengampunan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hantaran yang dimuat naik pada 16 Mei 2018 itu memaparkan beberapa keping gambar Mahathir sewaktu menghadiri mesyuarat lembaga pengampunan di Istana Negara.
Turut kelihatan dalam gambar tersebut ialah detik beliau bersalaman dengan Anwar yang ketika itu baru dibebaskan dari penjara. Perkongsian semula hantaran itu susulan pemimpin pembangkang memuat naik rakaman video Mahathir yang antara lain mendakwa beliau menandatangani dokumen berkaitan pengampunan Anwar tanpa melalui mesyuarat lembaga pengampunan dan tanpa nasihat Peguam Negara. Dakwaan itu mencetuskan reaksi segera daripada Jabatan Peguam Negara AGC yang dalam satu kenyataan hari ini menegaskan bahawa mesyuarat lembaga pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-51 telah diadakan pada 16 Mei 2018 yang dipengerusikan sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu yang turut dihadiri oleh Mahathir sendiri selaku Perdana Menteri ketika itu. Bagi tujuan mesyuarat tersebut, Peguam Negara juga telah memberikan pendapat bertulis mengenai perkara itu selaras dengan Fasal 9 Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan untuk pertimbangan lembaga pengampunan menurut kenyataan AGC. AGC turut memandang serius kenyataan yang boleh mengelurkan masyarakat mengenai keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa isu ini menyentuh kepentingan institusi dan perlembagaan negara. Kenyataan bercanggah Mahathir dengan bukti kehadiran beliau dalam mesyuarat tersebut kini menarik perhatian ramai, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai motif sebenar di sebalik kenyataan yang dikeluarkan 7 tahun selepas peristiwa itu. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.